Kuantan. Bayangkanlah 80 km jalan tutup. Bukan highway ni tuan. Kalau highway ni laju bersuk ni tuan 1677 atas jalan. Cepat je. Silap-silap 3 jam sampai. Yalah. Sebagian mereka sudah mula menyuarakan rasa tidak puas hati. Sehingga menubuhkan NGO, namanya singkatannya SSKM. Apa SSKM tu kan? Sabah, Sarawak, Keluar Malaysia. Mereka mengambil contoh daripada apa yang berlaku di United Kingdom baru ni. Scottish National Party mengadakan referendum pemungutan suara menentukan memberi pilihan kepada rakyat di Scotland sama ada untuk kekal dalam United Kingdom ataupun merdeka membentuk negara sendiri. Kita tahu ke apa yang mereka tengah bincang di sana? Kita di Semenanjung ni tahu ke apa yang mereka bincang di sana? Tak tahu. Syukur macam ni juga. Dia jawab, lah, aku tak tahu apa yang malaikat kat atas kita bincang-bincang dekat atas lagi tu. Aku tak tahu, walaupun aku Nabi Rasul pun aku tak tahu. La alam. Nabi jawab macam tu. Sebab alam malaikat berbeza dengan alam. Sedangkan sama-sama manusia pun kita tak tahu. Apa yang mereka bincangkan, kalau kita tak buka Facebook, kalau kita tak ada WhatsApp, kalau kita tidak ada teknologi maklumat macam sekarang, kita hanya membaca kita hanya terdedah kepada teknologi yang sedia ada, media yang sedia ada saja, TV, radio, surat khabar, perdana. Kita tak tahu apa yang mereka bincang kat sana. Saya sendiri, saya buka Facebook ni, bahaya ni. Kebanyakan yang ahlinya bukan beragama Islam. Ini boleh menimbulkan konflik agama yang lebih, yang kalau kita tak tangani akan jadi satu kekacauan yang besar. Kita tak tahu. Kita sini tak tahu apa cerita. Kita seronok je duduk sini. Makan okey, minum okey, semayang okey, boleh ikut majlis ilmu, kan? Lepas tu boleh sarapan pagi, sama ada dekat belakang ni ke ataupun dekat luar ke, kan? Balik rumah boleh tengok TV. Pagi ke pukul 9 dekat keluar kampung Jalan Mengkuang ada jemputan marhaban gitu pun marhaban. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yusallimu wa yubarik alaih. Pemaknanya tak baca je, maknanya tak apa. Seronok kita. Ya tak? Seronok kita. Kan, happy. Kita tak tahu orang sana apa cerita. Kan, apatah dia menyumpah apa-apa dah. Atas dia cakap, duit minyak kami tak halal kalau Semenanjung makan. Macam walaupun bukan Muslim. Betul tuan-tuan. Kita bermuamalah dengan orang Islam pun, orang Cina ke orang India ke, orang Cina ke Hindu ke, kalau kita tipu mereka, mereka tak halalkan duit mereka untuk kita makan. Tak halal kita makan tuan, walaupun duit tu duit orang bukan Islam. Ini dia cerita tuan-tuan. Jadi Nabi SAW mengatakan, aku tak tahu apa orang atas malaikat-malaikat kawan-kawan kamu kat atas lagi itu bercerita. Aku tak tahu, kata Rasulullah SAW. Dia jawab macam tu. Fawadha yadahu baina katifayya hatta, maka malaikat Jibril meletakkan kedua tangan dia di kedua bahu. Letak macam kita pegang member kita. Macam mana kita dulu sekolah, ingat? Kakak ini yang mesti kita suka sekolah. Perhimpunan di sekolah. Bagi angkat, turun, angkat, turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik, dia nak bagi barisan turun. Nampak. Jadi kita pegang bahu kawan kita ni di depan, kawan kita di belakang. Yang untung orang depan, paling depan, sebab dia tak pegang bahu siapa pun. Orang pegang dia, dia tak pegang orang. Itu yang untung depan. Yalah, orang yang duduk depan yang untung. Macam itulah. Jadi Jibril pegang bahu Nabi macam tu. Hatta wajadtu bardaha, sehinggalah baina tadiyai, sehinggalah aku rasa dingin. Kedinginan, rasa macam ada aircon. Daripada Jibril tu dapat aircon. Tahulah kan suasana di tanah Arab mereka macam
musim panas tu melengging Ustaz tak pakai baju tak apa. Musim panas. Tapi kalau musim sejuk, Ustaz Fazlil dia tunjuk gambar dia main dengan salji tu. Main dengan salji, sebelah tu patung salji. Itu tak pasti dulu kan. Musim sejuk tu bulan 12. Musim panas tak pakai singlet je. Pakai singlet yang tak pakai baju yang tak berlengan, apa t-shirt tak berlengan. That's the way. I like it. Musim panas. Saifi kan. Saif. Musim panas. Kita pun baca kisah Nabi SAW. Ya. Apabila nak mengerjakan solat zuhur, waktu tengah hari Nabi SAW akan tumpang tidur qailulah sebentar di rumah bonda Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu tengah hari ya, pukul 12 tu Nabi nak sembahyang zuhur tu, Nabi singgah kejap. Kalau lagi pukul 12, singgahlah di rumah bonda Anas, rumah Anas, mak bapak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Singgah sekejap. Tumpang sebab rumah Anas tu dekat dengan masjid. Tumpang tidur. Jadi waktu tengah hari panas, masa tu mana ada aircon. Bukan macam sekarang kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Jeddah, ke rumah aircon saja. Betul Ustaz Rumah aircon dia. Tiap-tiap rumah mesti ada aircon. Di sana. Di sini pun sama juga. Ada aircon. Kampung kita yang tak ada. Saya pun dah pusat malam sejuk gigil Ustaz. Betul lah, rumah kita pun tak ada aircon. Sebab buat malam pasang kipas sejuk lah, nak pasang aircon apa? Kan? Wazir elektrik berkayakan TV. Wallahualam. Baik. Jadi waktu tu tak ada aircon. Jadi panaslah. Bila panas, Nabi SAW tidur tu berpeluh-peluh. Bila Nabi SAW tidur tu berpeluh-peluh, ya, peluh tu yang apa tu, ditadah oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni untuk dijadikan minyak wangi. Sebab apa? Peluh Nabi tu wangi. Ini adalah khususiah Nabi SAW. Peluh Nabi wangi, tuan-tuan. Boleh buat perfume. Jangan pula suami kita tidur peluh-peluh, kita pergi tadah pula peluh begitu, busuk penjelahak tu. Ayah. Alah Ustaz, saya dah 35 tahun menghadap Ustaz. Tak kisah dah. Saya dah lali magli dah Ustaz. Saya dah memang dah masak Ustaz. 35 tahun baru suami saya itu memang saya dah cap sangat. Apatah lagi perangai dia yang suka membulatkan mereka pagi bangun tidur. Buka bulat. Ustaz tolong nasihatlah suami saya. Dah 35 tahun dah pun tak berubah-ubah Ustaz. Saya cuba membetulkan dia betul Ustaz. Ya Allah. Jangan pula akak buat suami kita itu boleh, mudah-mudahan boleh jadi perfume. Itu Nabi. Nabi SAW itu khususiah dia baik. Au qala fi nahri. Maknanya sampai antara kedua dada Nabi rasa aircon datang daripada Jibril alaihissalam tu. Sejuk aja. Kemudian ni dia. Ini menunjukkan waktu itu Nabi rasa sejuk tu, rupanya wahyu Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka aku mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Au qala, ataupun dalam satu riwayat lain, ma bainal masyriq wal maghrib. Apa di antara timur dan barat semua aku tahu. Jibril menyampaikan wahyu tu. Kita tahu kan berapa cara Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ada kalanya Jibril jadi seorang lelaki. Ada kalanya wahyu itu datang melalui loceng, bunyi dengan lebah. Ada kalanya Jibril datang dalam keadaan dirinya sebenar. Itu yang Nabi tengok. Terperanjat Nabi tengok. Nabi pun lari balik ke rumah Sayyidatuna Khadijah, rumah isteri waktu itu. Nabi kata kepada Siti Khadijah, Zammiluni, seliputkan aku.